Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu kita buat pertama kalinya dengan Kak Yasmin di TV Kiosk, sebuah saluran pembelajaran herba anda. Setiap hari satu herba baru untuk anda. Mulai hari ini Kak Yasmin akan bersama anda dalam saluran TV Kiosk ini. Pada hari ini Kak Yasmin akan memperkenalkan kepada anda satu herba yang biasa kita lihat, tetapi mungkin kita tidak tahu namanya, maka kita kurang menghargainya. Nama herba ini adalah pokok baik salam. Pokok ini juga dipanggil teh makau. Nama saintifiknya adalah Scoparia dulcis. Pokok herba ini sebenarnya amat senang ditemui di kawasan semak dan seringkali dianggap tumbuhan liar. Scoparia dulcis adalah tumbuhan yang hidup sepanjang tahun dan tumbuh tegak kerana kehadiran air. Ia adalah sejenis spesies herba relik. Pokok ini biasanya bercabang banyak, selalunya berkayu sedikit di bahagian bawah berdekatan akarnya dan tumbuh 50 hingga 100 cm tinggi. Scoparia dulcis telah merebak sebagai rumpai dari Amerika ke seluruh kawasan tropika dan subtropika dan hampir ke mana sahaja ia pergi. Ia telah menjadi herba perubatan yang penting dan berguna kepada penduduk tempatan. Scoparia dulcis mempunyai pelbagai kegunaan yang sangat luas di Amerika tropika di mana ia digunakan untuk merawat keadaan seperti masalah penghadaman, masalah saluran pernafasan dan pulmonari, demam dan penyakit kulit. Tumbuhan ini dianggap sebagai antibilius, antibiotik, penawar, afrodisiak, pahit, pembersih darah, emetik, penawar demam, membantu organ hati, hipoglisemik dan stomakik. Akar, daun dan bahagian pucuknya digunakan secara tradisional di India, Indochina dan Asia Tenggara sebagai penahan sakit, memaksa untuk kencing dan penawar demam, untuk merawat gangguan gastrik seperti cirit birit dan cirit berdarah. Ia juga digunakan untuk batuk, bronkitis, hipertensi, buasir dan merawat gigitan serangga. Penyelidikan terkini telah menunjukkan bahawa tumbuhan ini mengandungi beberapa sebatian aktif. Bahagian pucuk daun mengandungi kira-kira 4% minyak likat yang terdiri dari asid lemak seperti asid stikrik, miristik dan linolenik dan juga mengandungi siri diterpenis. Bahagian pucuk juga mengandungi komponen yang mengandungi sebatian nitrogen dan kaya dengan flavonoid. Terdapat satu sebatian bernama scopadulin, iaitu sejenis diterpen telah diekstrak dari bahagian pucuk pokok ini. Scopadulin telah menunjukkan aktiviti antivirus yang agak baik. Selain itu, terdapat sebatian scopadochiol yang diekstrak dari pokok ini didapati berfungsi menghalang replikasi virus. Terdapat juga satu sebatian bernama asid scopadochic dari pokok ini, telah terbukti mempunyai tindakan menghalang tumor dan juga menunjukkan tindakan menghalang replikasi virus herpes simplex jenis 1. Batang dan daun segar dari pokok Scoparia dulcis mengandungi sebatian yang dipanggil amylin, yang dianggap oleh sesetengah penyelidik herba mempunyai tindakan terapeutik yang penting dalam penyembuhan penyakit kencing manis. Namun, kenyataan ini diragui oleh beberapa penyelidik yang lain. Pemberian amylin secara oral melegakan gejala glikosuria, mengurangkan hiperglisemia dan meningkatkan kiraan RBC. Ia juga didapati membantu dalam anemia, albuminuria, ketonuria, retinitis dan komplikasi lain yang berkaitan dengan diabetes melitus. Tidak seperti insulin, amylin tidak menyebabkan paras gula darah turun di bawah normal dan pengurangan kedua-dua gula darah dan air kencing berlaku secara beransur-ansur. Dalam percubaan klinikal, 25 orang yang sihat dan 30 yang menghidap radang gusi atau gingivitis diberi ubat kumur yang mengandungi 1% ekstra aqueous tumbuhan atau 0,02% chlorhexidine gluconate selama 6 minggu. Terdapat sedikit peningkatan dalam keradangan gusi pada orang yang menghidap gingivitis menggunakan ekstrak, tetapi aktiviti antiplak adalah serupa dengan 0,02% chlorhexidine. Pada waktu dahulu, seluruh pokok Scoparia dulcis digunakan untuk merawat pelbagai jenis penyakit termasuk kencing manis.
herpes, batuk dan selsema, demam, loya, pening dan sebagai penawar untuk gigitan ular dan mabuk disebabkan keracunan ubi kayu. Dalam dos yang rendah, selalunya dicampurkan dalam susu dan digunakan untuk melegakan muntah pada bayi. Manakala dalam dos yang lebih besar ia digunakan untuk mendorong muntah untuk membersihkan sistem penghadaman. Secara tradisionalnya, air rebusan tumbuhan ini diminum sebagai rawatan untuk demam yang berulang dan pesakit gonoria, dan juga untuk ibu yang sedang melahirkan untuk mendorong kelahiran bayi. Selain itu, tumbuhan ini direbus lalu dibiarkan sejuk dan diambil sebagai ubat untuk batu karang dan buah pinggang. Tumbuhan segar atau kering digunakan secara luaran untuk merawat pelbagai masalah kulit, termasuk jerawat, impetigo, ulcer, eksima dan lebam. Herba ini juga digunakan sebagai ubat kumur untuk gusi yang dijangkiti kuman. Daunnya dikunyah untuk merawat batuk. Mengikut pengalaman pengamal herba, mula-mula ianya berasa pahit dan kemudian berasa manis pada lidah. Dahulu kala pokok ini juga digunakan dalam rawatan kencing manis. Daunnya direndam dalam air suam dan diminum sebagai rawatan sakit kepala semasa demam. Sekian sahaja daripada TV Kios. Diharapkan anda semua telah belajar banyak perkara mengenai pokok Scoparia dulcis. Bagi Kak Yasmin, pengetahuan herba amatlah berguna. Sekiranya anda semua suka dan berpuas hati dengan video ini, sokonglah Kak Yasmin dengan tekan butang subscribe saluran TV Kios. Jangan lupa klik like, komen dan share. Akhirnya Kak Yasmin sampaikan satu pantun seloka kepada pendengar TV Kios. Pokok baik salam diberi nama, Scoparia pula cita bersemi. Kak Yasmin sayang anda semua. Balaslah sayang dengan main subscribe kami.